lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhnadah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alayhim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Khutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Khutamah itu? Al-Khutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Surah Al-Humazah ayat 1 hingga akhir. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menutup keaiban hamba yang lain, melainkan Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Rabbi lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم
وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Abang, kita kena mula fikir masa depan anak-anak ni. Paling penting, saya nak bukakan akaun tabung haji dan terus daftarkan haji untuk dia. Ui, bagus tu. Kita boleh buka akaun tabung haji melalui Tijari. Tijari tu apa bang? Tijari tu platform online tabung haji. Kita buka akaun online, pergi cawangan untuk pengesahan. Jom buat sekarang. Lembaga Tabung Haji Patuh Syariah, tiada had simpanan, 100% dijamin kerajaan dan zakat dilunaskan. Menyantuni Duyufur Rahman. Assalamualaikum. Dah buka akaun ke belum? Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Sekarang bunda mau dengar suara kamu. Aduh, terlalu tinggilah. Rendah lagi. Rendah lagi. Rendah lagi? Boleh. Dapatkan kadar pembiayaan serendah kadar asas standard tambah 2.18% tahun bersamaan 2.72% tahun kadar tetap untuk tempoh 3 tahun melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Nikmati kadar promosi dari sekarang hingga 31 Mac. Info lanjut layari www.bankislam.com. Bagus sekali. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. Denganmu aku hidup, tanpamu aku mati. Denganmu ku bahagia, tanpamu ku merana. Denganmu ada cinta, tanpamu hanya duka. Denganmu aku percaya adanya sejati cinta. Biar luka cukup ada dia. Tuhan beri aku cahaya petunjuk-Mu agar menerangi jasadku dalam redha-Mu. Tuhan beri aku merasa kasih dari-Mu yang ikhlas dambakan ku doakan tulusku. Denganmu ada cinta, tanpamu hanya duka. Denganmu aku percaya adanya sejati cinta.
agar menerangi jasadku dalam redha-Mu. Tuhan, beri aku merasa kasih dari-Mu yang ikhlas dambakan, ku doakan tulusku. Oh Tuhan, beri aku cahaya petunjuk-Mu agar menerangi jasadku dalam redha-Mu. Tuhan, beri aku merasa kasih dari-Mu yang ikhlas dambakan, ku doakan terusku. Denganmu aku hidup, tanpamu aku mati. atau layari FB Wakaf An-Nur. Jom beramai-ramai ke program Kesuma Madani Tahun Baru Cina dan Karnival Latih Madani bertempat di Dewan Eng Yang Wat, Bukit Bertajam, Pulau Pinang pada 24 Februari Sabtu ini. Anda berpeluang beramah mesra bersama Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya senam robik, kejohanan isukan, kelas membuat kek, kelas solekan, bengkel gubahan bunga dan macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana. Lahad Datu 107.3 FM. Masjid Lama Bandar Taiping. Masjid Lama Bandar Taiping ini terletak di tengah kesibukan Bandar Taiping, iaitu di Jalan Kota, Kampung Jambu di Bandar Tengah Taiping. Masjid ini telah dibina pada tahun 1893 oleh keluarga Ngah Ibrahim sendiri, iaitu seorang pembesar terkemuka di negeri Perak pada masa dahulu. Masjid ini sebenarnya telah dibina untuk menggantikan bangunan asal yang merupakan sebuah madrasah yang berdindingkan kayu. Apa yang kita dapat lihat, pengaruh seni bina budaya Belanda telah menjadi inspirasi kepada arkitek untuk membina masjid pertama yang dibina daripada batu di Bandar Taiping. Inilah masjid yang pertama dibina daripada batu bata pada waktu itu, dan masjid inilah juga merupakan sebuah masjid yang paling tua di Bandar Taiping. Masjid Lama Bandar Taiping ini telah diwartakan sebagai bangunan warisan di Taiping. Masjid yang paling tua dan masih teguh berdiri di Bandar Taiping sejak lebih 100 tahun yang lalu ini juga terdapat banyak makam-makam yang ditanam di belakangnya juga sejak lebih 100 tahun dulu lagi. Kesemua makam di sana terpelihara dan dijaga dengan baik sehingga ke hari ini. Rata-rata makam yang ada di sana adalah makam tokoh-tokoh insan yang hebat dan terkenal di negeri Perak dan serata Tanah Melayu. Ikuti kami di TikTok ikimfm.my. Fitrah itu bukan bermaksud kita balik ke hutan balik, kita balik kepada baby punya kehidupan. Kita rasa apa kita nak buat, kita buat sahaja, seperti mana yang pernah berlaku di barat bila mereka menganggap bahawa manusia ni sudah tidak perlukan agama lagi. Maka datanglah budaya-budaya dipanggil budaya hippies, budaya yang lepas bebas, budaya nak buat apa sahaja, rasa nak tak berpakaian di tengah-tengah khalayak pun suka hati dia, kerana seolah-olah itulah bagi mereka fitrah mereka. Ini merupakan falsafah yang bagi kita menyeleweng daripada matlamat agama kita. Jadi harus kita sebagai orang Islam, kita harus diingatkan bahawa untuk kita menentukan fitrah kita ni, kita harus merujuk kepada sumber-sumbernya betul dalam agama. Dan dah pasti sumber untuk kita menentukan fitrah ni yang paling mutlak ialah daripada Allah SWT sendiri. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Sudut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk petang ini masih bersama kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk petang ini bersama rancangan yang kita bawa khas untuk anda setiap hari Selasa, Islam Agamaku. Dan untuk bersama rancangan Islam Agamaku, kita akan bersama anda secara langsung di FB untuk petang ini. FB IKIM FM boleh tonton di situ, dan bersama para pendengar, siapa yang nak tonton di YouTube atau FB Mona Jasman, silakan, boleh juga sebab kita siarkan di situ juga. Dan untuk anda bersama para pendengar, alhamdulillah untuk petang ini Islam Agamaku, kita masih lagi bersama untuk petang ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat, ada di konti pada waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Apa khabar kamu nak? Baik, sihat alhamdulillah, insya-Allah. Sihat Betul. Dakwah berterusan. Berterusan. Alhamdulillah, masya-Allah. Terima kasih Ustaz masih meluangkan masa untuk Islam Agamaku pada petang ini. Dan bersama Ustaz kita akan bincangkan tentang jangan bersedih. Kenapa tajuk tu Ustaz? Untuk mukadimah silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Yang dihormati Puan Mona Jasman selaku DJ bertugas pada petang ini, para penerbit dan juga semua penonton-penonton pendengar yang berada di mana sahaja, sama ada umat Islamnya ataupun umat Islam saudara baru ataupun yang bukan Islam ataupun sesiapa sahaja yang menonton untuk mendengar rancangan kita di mana sahaja. Kami doakan semoga semua sekali berada dalam keadaan sihat, dalam limpahan dan lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah pun masuk bulan Syakban sampai pertengahan. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dapat sekali lagi bertemu bulan Ramadan pada tahun ini. Baik, hari ini saya berseorangan, tapi saya tak sedih lah. Walaupun tajuk kita, saya milih tajuk hari ini jangan bersedih. Okey. Jadi dia ada pengisian ya, ataupun ada sebabnya. Pertama kita nak sebut bahawa Islam ni bukanlah agama untuk orang bersedih ataupun agama untuk orang yang putus asa. Tetapi Islam ni adalah agama untuk orang yang cemerlang, agama untuk orang yang sentiasa berfikiran jauh, positif, matang dan sebagainya. Baik, cumanya saya nak mulakan begini. Semalam saya dan beberapa orang kita hadir di Perkim, ada seorang lah daripada Pahang, katanya dia memeluk agama Islam, seorang lelaki. Dan bila kita tanya latar belakang, dia kata saya hijrah daripada Pahang, saya berfikir lama nak memeluk agama Islam, saya buat kajian dan saya telah pun berkeluarga. Masalahnya saya dah tahu kemungkinan dan sikun-sikun akibatnya ialah saya akan berpisah dengan isteri dan juga anak. Maka saya tenangkanlah, Islam bukan agama untuk memisahkan antara keluarga. Okey, itu satu. Beberapa bulan yang lepas, di surau Perkim mana saya didatangi ada seorang saudara baru mu'alaf yang pernah menjadi penghuni kami satu ketika dahulu. Dia tunjuk pada saya, datang dekat saya dengan mungkin wajahnya sunggul, seorang pelajar yang baik tetapi telah berumur. Kata, dia tunjuk saya gambar. Ustaz, tahu ni apa? Saya tanya, apa dia? Sebuah rumah yang besar. Dia kata, inilah dulu saya duduk. Saya ni seorang yang berjaya, seorang gaya. Kemudian dia tunjuklah gambar isteri dan juga anak-anak dia. Dia kata, selepas saya masuk Islam, semuanya hilang. Hilang tu maksudnya telah beralih hak lah. Saya tidak ada hak lagi ke atas rumah tu. Saya keluar dan saya terpaksa merempat. Sehingga dia pun mungkin terlalu stres dan sebagainya, datang stroke. Memang stroke, tangannya lembik lah sebelah kiri. Saya peluk dia, saya
tenangkan dia, jangan bersedih. Itu kita poinnya kita. Jangan bersedih, insya-Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Baik, begitu juga ada seorang pendakwah. Ni saya cerita latar belakang je lah. Nak sebagai motivasi kepada sahabat-sahabat saudara baru kita. Seorang pendakwah kita bila dia masuk Islam lebih kurang 7-8 tahun yang lepas, dia agresif berdakwah. Bila dia mulai agresif berdakwah, dia cerita pada saya, Allah datangkan ujian yang sangat besar. Antaranya apa? Dia penyakit. Penyakit misteri yang bukan kalau cek doktor ni tak ada apa-apa. Tapi di sebalik itu macam-macam dia kena. Dia kena sehingga akhirnya terpaksa berpisah dengan isteri disebabkan gangguan-gangguan ini. Jadi akhirnya jatuh bankrupt, muflis dan macam-macam lagi yang ditanggung, sehingga dia sampai dia pasrah dan dia letakkan keyakinannya lah pada Allah. Allah lah buat apa-apa saja pada dia redha dan dia tidak akan tinggalkan kerja dakwah. Baik. Jadi 3-4 kes yang saya terima seperti ini, yang saya merasakan perlu untuk saya bawa tajuk ini khusus kepada saudara-saudara baru yang mereka ini ialah kalau macam kita tidak mengalami seperti mana mereka, tak merasa seperti mana mereka rasa, tidak jatuh di titik yang paling bawah seperti mana mereka alami ketika dahulu. Maka sebab itulah saya menggunakan tajuk ini. Dan kalau kita rujuk dalam Al-Quran, Allah telah rakamkan beberapa ayat dan ada juga kitab sekarang ni ditulis. Satu ketika kitab yang buku yang sangat best seller lah, buku jualannya terhebat. La tahzan, jangan bersedih. Allah menyebut dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam. Janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang menimpa kamu, padahal kamulah orang yang tertinggi jika kamu orang yang beriman. Ayat ni sebenarnya bagi saya ialah satu motivasi kepada saya. Dalam keadaan kita jatuh pada tahap yang paling rendah, Allah sebenarnya menenangkan kita. Kita ada susur galur terhadap kes ayat ini, kisah di mana perang Uhud, di mana Islam mengalami satu kekalahan yang besar, tetapi dan ramai panglima-panglima Islam, masuk sahabat-sahabat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk pak saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib wafat dalam perang Uhud tersebut. Lalu Allah turunkan ayat ini memberikan suntikan motivasi kepada umat Islam. Begitu juga kalau kita tengok dalam surah At-Taubah ayat 40, ayat itu panjang. Saya cukup saya nak ambil kisah bagaimana Nabi SAW hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Dalam gua itu Allah rakamkan bagaimana rasa takutnya Sayyidina Abu Bakar dalam gua Sur, takut dilihat oleh musuh kerana mereka tu hanya dekat saja di luar. Lalu Nabi SAW menenangkan dan kata la tahzan innallaha ma'ana. Ayat tu panjanglah. Tuan-tuan boleh rujuk sendiri ayat surah At-Taubah ayat 40. Janganlah kamu duka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nabi SAW sendiri yang menenangkan Sayyidina Abu Bakar. Adakah Nabi SAW tidak pernah merasa sedih, merasa juga motivasinya rendah? Ada. Ketika mana balik daripada dakwah di Taif kan, ketika mana isterinya meninggal dunia, pak saudaranya, sehingga digelarkan tahun-tahun yang berduka cita, Amul Huzni. Baik. Lalu Allah memberikan satu motivasi, apa dia? Allah naikkan dalam satu peristiwa, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka sebab itulah hadirin yang saya hormati sekalian, terutama saudara baru, janganlah merasa sedih terhadap apa yang menimpa kita. Kerana Islam ni Allah datangkan pada orang Islam adalah untuk bergembira. Dalam Quran banyak disebut wabashir mu'minin, berilah berita gembira, wabashir sabirin, berita gembira pada orang sabar, berita gembira orang yang beriman. Dan kita kena yakin bahawa Allah yang mencipta dan menyelesaikan masalah. Baik. Saya nak sebutnya poin sebelum kita berhenti rehat, iaitu kita ni ada satu kelebihan sebagai umat Islam. Baiklah dari satu sudut kita kehilangan satu perkara, tapi banyak perkara yang Allah berikan kepada umat Islam, apa dia? Iaitu Allah sebagai tempat pengaduan kita. Ini yang pertama. Jadi Allah ni dia maha mendengar, maha mengetahui. Dan Allah maha menunaikan, mengabulkan segala doa. Kalau kita rujuk dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan doa permohonan kamu. Allah ni dia tak jauh daripada kita, dekat dan sentiasa mendengar kita. Lebih lagi lah orang yang baru masuk Islam, yang mereka ini ibarat
kain putih yang tidak ada dosa. Sudah tentu mereka berdoa merintih kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Sebab Allah yang membuka pintu hati mereka. Dan Allah datangkan ujian itu, adakah saja-saja sia-sia Allah berikan? Tidak. Allah mendengar permohonan rintihan hati mereka. Allah mengetahui tahap iman mereka. Sebab itu dalam Quran juga Allah mengingatkan kepada kita, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku mengenaiku, maka beritahulah kepada mereka, sungguhnya aku sentiasa dekat dengan mereka. Mana Allah ni tak jauh daripada kita. Jadi jangan dok rasa kalau kita ni down, semangat kita lemah, hilang segala-galanya, kita isolated, kita terpisah, kita berseorangan. Jawapannya tidak. Tadi ayat yang Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Kita telah memilih jalan yang benar, saudara-saudara sekalian. Maka yakinlah Allah akan bersama kita. Allah dekat dengan kita. Kemudian disebut dengan ayat ni tadi. Kemudian aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Allah. Tadah tangan. Doa ni ialah kita ada adabnya sebagainya. Tetapi dalam apa juga keadaan, tadahlah tangan. Kita dalam keadaan terdesak, kita dalam keadaan susah. Semua ni, dan saudara baru, semua ni sebab-sebab dimakbulkan doa. Lebih lagi orang yang dalam keadaan kesempitan, orang yang dizalimi, orang yang baru masuk Islam yang tak ada dosa ni, semua ni adalah sebab-sebab untuk dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Mana kita ni ada Tuhan yang sebenar, Allah Tuhan pencipta kita yang sebenar-benar ni. Yang pertama. Yang kedua, ringkas je, kita mempunyai Al-Quran sebagai pedoman. Allah turunkan satu kitab sebagai mukjizat untuk rujukan kita, memberikan ketenangan kepada kita, sebagai ubat pada kita, sebagai satu buku kitab yang mengandungi segala 1001 resepi yang dahsyat. Itulah Al-Quran. Bacalah Al-Quran di saat kita ditimpa musibah, di saat kita itu, maka kita akan bertemu dengan satu bentuk ketenangan. Ini saya akan sebut dalam pusingan kedua ataupun ketiga nanti. Quran ini sebagai pedoman kepada kita. Baik itu Allah datangkan peristiwa-peristiwa yang diulang-ulang dalam Quran, dalam banyak kisah, dalam ayat-ayat dan juga surah, supaya kita mengenal orang. Kalau kita susah, orang dahulu jauh lebih susah. Nabi naik Mi'raj ke langit, jumpa para Nabi. Apa hikmah dia? Supaya Nabi kenal, Nabi mengenang balik rasul-rasul terdahulu yang juga mereka mengalami kesusahan dalam hidup semasa berdakwah. Baik, ringkas Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri sebagai teladan. Allah jadikan hidup Nabi sebagai rasul 23 tahun. Kompreskan hidup Nabi ini dengan 1001, kalau kita nak sebut penderitaan yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut success story, kejayaan sisi Nabi memang banyak. Nabi juga mengalami sisi-sisi kesusahan dan juga penderitaan. Siapa kata Nabi tak pernah menangis? Nabi juga menderita, Nabi juga menangis, Nabi juga rasa kadang-kadang tak cukup makan. Semua ada. Bahkan Nabi disihir, Nabi kita dipulaukan, macam-macam. Macam-macam. Kalau kita merasa kita susah, Nabi kita juga mengalami kesusahan-kesusahan seperti itu. Jadi tenangkan hati kita dan ingat bahawa memang perjuangan kita benar. Bila kita milih perjuangan yang benar, maka kita akan melalui liku-liku perjuangan tersebut. Ambillah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan dan teladan kepada kita. Dan kemudian ingat bahawa Islam itu adalah penyelesaian segala masalah. Kita dah memilih satu wadah. Wadah itu wadah yang benar, iaitu wadah Islam. Maka yakinlah dalam Islam ni apa juga masalah akan dapat diselesaikan. Wa arsalnaka rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat, ataupun Nabi itu sebagai rahmat ke atas sekalian alam. Islam ni sebagai rahmat. Kita masuk Islam, insya-Allah ada dah jalan penyelesaian Allah berikan kepada kita, dari sudut hukumnya, dari sudut akidah dan sebagainya. Apa juga komplit, lengkap. Dan yang terakhir pusingan ni saya nak sebut bahawa kelebihan kita umat Islam ni, kita ada umat Islam sebagai sebuah keluarga. Innamal mu'minuna ikhwatun. Umat Islam tu adalah bersaudara. Jadi dengan ada perasaan itu Allah tanamkan pada diri kita, kita menolak soal bangsa, soal keturunan, soal warna kulit. Asalkan kamu kalimah syahadah yang sama, tauhid yang sama, maka kita adalah sebuah keluarga yang besar. Tidak wajar saya membiarkan saudara baru kita dalam keadaan menangis. Dan kalau saya bergembira, saya berasa seronok, saudara baru kita dalam keadaan merintih, dia memilih Islam. Tapi kita membiarkan terkontang-kanting. Tidak wajar bagi saya.
umat Islam begitu. Itu Nabi SAW menggambarkan ibarat umat Islam ni, orang beriman ibarat satu bangunan yang kukuh. Dalam hadis yang lain, satu tubuh. Kalau sakit satu anggota tubuh, maka sakitlah keseluruhan anggota tubuh yang lain. Tak boleh tidur malam dan demam. Itulah perumpamaan umat Islam. Sampai Nabi kata, tak beriman, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi. Tidak beriman seseorang daripada kalangan kamu, maksud bukanlah tidak beriman langsung. Tidak cukup imannya kalau dia tidak mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi untung kita ni kat sini kita ada umat Islam sebagai sebuah keluarga. Penderitaan saudara kita di Gaza, di Palestin, kita juga merasai penderitaan yang sama. Begitulah juga saudara kita di sini yang mengalami 1001 kesedihan, penderitaan, kita juga wajib menolong dan juga merasa sedih atas kesusahan dan penderitaan yang mereka alami. InsyaAllah kita sambung dalam pusingan yang kedua nanti, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Tu setia bersama kami hanya di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Johor Bahru 106.2 FM. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usra Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini rancangan Islam Agamaku, dan alhamdulillah untuk waktu ini masih lagi di FB IKIM FM untuk tuntunan anda. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan di FB IKIM FM. Untuk petang ini masih lagi kita bincangkan tentang jangan bersedih bersama Al-Fatihah Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, Pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Itulah Ustaz, kita biasa dengar Ustaz kan, ramai bila masuk Islam je ada ujian, uji kesabaran, adalah yang kena macam-macam kan. Itulah Ustaz, sampai tergugat mualaf itu sebenarnya. Tapi itulah bila dapat seperti yang komen laitun absah, itulah ayat yang surah At-Taubah 40 yang Ustaz kata jangan bersedih, la tahzan. Itulah yang motivasi yang kita nak terapkan kepada mualaf petang. Silakan Ustaz. Baik, saya sambung sikit. Ada persoalan kata, kenapa saya bila masuk Islam ni semakin saya susah, makin diuji, makin berat penderitaan saya. Jawapan saya begini, dekat awal lah sebagai satu dorongan kepadanya. Saya cakap dunia ni memang tempat ujian. Kalaulah nak duduk dalam dunia tanpa kita nak diuji, maka kita tersilap hidup. Kita tersilap duduk. Kita dunia ni memang tempat ujian pertama. Yang kedua, kalau dia tidak Islam, dia tidak Islam sekalipun, dia tetap akan diuji dengan cara dia. Dan kalau ada orang yang Islam, sedia Islam sekalipun, yang lahir dengan Islam pun diuji juga. Maksudnya setiap orang
setiap orang akan diuji, sama ada telah, sedang ataupun akan diuji. Dan ujian itu dalam berbagai bentuk. Takdirnya Allah menguji dia waktu ini dan menunjukkan Allah tu sayang kasih kepada dia. Itu nanti saya akan sebut. Baik, bagi orang yang sedang diuji, kita nak jawab dengan pelbagai bentuk ujian dia lah yang dihadapi. Contohnya, dia ujian dengan kehilangan tadi. Ada seorang pengurus saya yang bekerja dengan saya, dia sebut juga, bila saya masuk Islam, isteri saya, bekas isteri saya tu, bekas isteri tak nak masuk Islam lah. Di saman saya bankrupt. Dan saya terpaksa setiap bulan menanggung nafkah dia tuntut yang banyak lah. Hilang segala-galanya. Baik, begini. Jadi, orang yang seperti ini, kita nak sebut bahawa Allah pasti akan gantikan dengan yang lebih baik. Sama ada di dunia atau hari akhirat. Orang yang tersebut bukan tidak Islam ni, Allah mungkin berikan dia kat dunia. Kita ni Allah berikan sama ada dunia ataupun akhirat ataupun kedua-duanya sekali. Maka kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Taala ni tidak akan mensia-siakan orang beriman. Baik, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyebut, sungguhnya tidaklah kamu meninggalkan sesuatu kerana Allah, melainkan Allah akan menggantikan buatmu dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Profesor Dr. Mutawalla Asy'arawi mengatakan bahawa jika Allah mengambil darimu sesuatu yang tidak pernah engkau sangka kehilangan, tak sangka-sangka hilang, maka Allah akan memberimu sesuatu yang tidak pernah engkau sangka akan memilikinya. Bila tak sangka hilang, Allah akan ganti, tak sangka kita akan dapat. Begitu. Dan sebab itu bila kita kehilangan sesuatu, Islam mengajarkan kita istirja', mengucapkan kalimah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ada satu doa Nabi ajarkan, iaitu, ini bolehlah kita pakat-pakat amalkan. Kita baca, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Kita amalkan doa ini, ya Allah, kurniakanlah bagiku pahala dalam musibah yang aku tanggung ini dan berikanlah aku yang lebih baik daripadanya. Ada satu kisah riwayat Imam Muslim disebutkan bahawa ketika mana Ummu Salamah, meninggalnya Abu Salamah, dia meninggal, dia kata, siapalah yang dapat gantikan suamiku paling baik dah, tak ada orang lebih baik. Dia pun baca doa ni. Maka bila dia baca, habis edah dia, yang meminang dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi ni jauh lebih baik lah daripada suami dia. Allah gantikan lebih baik. Jadi bila kita datangnya satu musibah kehilangan, kita bacalah doa ni. Paling tidak kalau kita ingat, kalau kita boleh hafal innalillahi wa inna ilaihi raji'un pun cukup dah. Sebab kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, yakinlah bila kita buat ni sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Baik. Itu yang pertama. Kemudian seperti mana juga saya sebut tadi, kembalikan sesuatu itu kepada Allah. Sebab Allah yang menciptakan masalah, Allah juga penyelesai pada masalah. Penyakit datang daripada Allah, Allah juga yang datangkan ubat pada penyakit tersebut. Itu yang kita kalimah yang sebut tadi, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita baca bukan sekadar kita orang meninggal dunia, tapi orang sakit, orang ditimpa musibah, jatuh dan sebagainya, sebab kita pulangkan kembali kepada Allah. Sebagaimana pujian juga harus diberi pada Allah dalam suatu nikmat yang kita dapat, begitu juga musibah yang kita tanggung, kembalikan juga kepada Allah Subhanahu Taala, kerana segala-galanya daripada Allah. Dan ingat bahawa tidaklah sesuatu yang berlaku ke atas dunia ni melainkan semua dalam pengetahuan Allah. Bahkan Allah telah mengaturnya lebih awal. Allah menyebut dalam Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada sesuatu kesusahan yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu melainkan telah sedia dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Jadi Allah telah ada dalam Lauh Mahfuz. Jadi jangan disalahkan, masuk Islam susah, dah Allah telah tetapkan. Begitu. Allah telah tetapkan hidup kita, mati kita, rezeki kita dan sebagainya, telah ditetapkan. Maka kembalikan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahulah Allah bagaimana dia nak memberikan ganti dalam bentuk apa. Paling tidak tuan-tuan sekalian, kita ni diberi ganti dalam bentuk balasan pahala, kan, atas apa yang terjadi kepada kita. Baik. Yang ketiga, katalah tadi kehilangan dan ditimpa kesusahan dan sebagainya. Letakkan Allah sebagai pelengkap dalam hidup kita, dan cukuplah Allah bagiku. Kalau kita dapat ambil term ni, cukuplah Allah bagi kita. Kerana
Orang yang bergantung kepada Allah SWT, dia tak perlu apa-apa dah lain. Tak perlu dah. Kita nak hilang apa yang lain pun daripada kita, kita tak kisah. Sebab apa? Cukuplah Allah itu adalah bagi kita. Dan inilah kalimah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim bila ditangkap oleh Namrud dan hukumannya hendak dibakar. Tuan sekalian bayangkan nak dibakar, dilontar ke dalam api. Ketika itu apa yang kita nak buat? Kerana jawapannya adalah depan dengan kematian. Maka apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS ialah dia kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik pengurus dan urusan kita. Bila kita bergantung pada Allah, kita sebut tadi bahawa kita tak bergantung pada orang. Tetapi kalau kita bergantung kepada orang, orang ni ada limitasi dia. Kalau kita bergantung pada dia, berharap pada kerana kuasa dia, kerana kekayaan dia, sampai bila dia akan kaya, sampai bila dia akan kuasa. Paling tidak dia akan mati. Dan kemudian dia ada limitasi. Mungkin dia kaya dan dia ada kuasa, tetapi dari satu sudut yang lain dia juga lemah. Dia juga bergantung kepada sesuatu atau seseorang yang lain. Begitu juga kalau kita bergantung pada sesuatu yang lain, maka yang lain itu pun adalah sifatnya rapuh. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Maha lengkap, Allah Maha berkuasa, Allah Maha segala-galanya. Itu dalam Quran surah At-Taubah 129, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan meliharaku, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, padanya aku berserah diri dan Dialah yang punya arasy yang besar. Bila kita bergantung pada Allah, kita tak takut pada sesuatu yang lain. Kita berharap dah, tak kisahlah apa juga yang luput dari kita, yang hilang daripada kita, yang pergi meninggalkan kita, yang tak peduli pada kita. Tetapi bila kita ada Allah, kita ada segala-galanya. Tetapi kalau kita hilang Allah, kita hilang segala-galanya. Ini kena faham. Baik. Ini motivasi saya. Yang kemudian yang keempat adalah ingat bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Ayat yang awal saya baca tadi dan tadi pun dikirim oleh seorang pendengar, ayat surah At-Taubah ayat 40, boleh kita rujukkanlah daripada itu yang disebutkan Nabi menenangkan Sayyidina Abu Bakar, berkata la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu duka cita, Allah bersama dengan kita. Baik, tuan-tuan sekalian, bila kita berada dalam Islam, kita ikut ajaran Allah SWT, apa yang diperintahkan oleh Allah. Adakah Allah membiarkan kita? Jawapannya tidak. Allah akan melihat kita bersama-sama dengan kita. Maksudnya Allah menolong kita, Allah memberikan bantuan kepada kita, pertolongan dalam keadaan kita sedar ataupun tidak. Sebab itu penting kita dalam syariat Allah SWT, kita ikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka Allah akan memberikan tunjuk ajar kepada kita jalan-jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jadi selamat kerana bila Allah bersama dengan kita. Contoh, kita bila ada bodyguard, kita rasa selamat. Bagaimana pun kita tak risau, ada bodyguard UTK kiri dan kanan. Kita naik kereta ni, belakang kita, depan kita, atas ke atas, kiri kanan kita, semua ada bodyguard. Kita rasa selamat, tak ada masalah pun. Sampai tidur kita pun dijaga. Bayangkan kalau yang menjaga itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak pernah tidur. Allah menghantar pula malaikat kiri dan kanan kita yang menjaga kita dalam apa juga keadaan. Pastilah orang beriman akan merasa lebih selesa dan juga selamat. Yakinlah kepada Allah, yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mencipta kita. Jadi sebenarnya dalam Islam kita memahami bahawa ujian yang kita dapat ni sebenarnya bukan kerana Allah benci kita. Tetapi saudara-saudara kita kena faham, ujian yang kita hadapi kerana Allah sayang, kasih kepada kita. Kamu apa tadi sebut kan, menjadikan kita ni sebenarnya semakin hebat. Ujian ni menjadikan kita ni semakin hebat. Ujian ni menjadikan kita dekat dengan Allah SWT. Ujian ni menyebabkan kalau orang Islam yang lama ni kita nak kafarah dosa. Orang baru Islam ni dia tak ada dosa, tapi nak naikkan martabat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan letakkan tempat kita ni tempat yang tertinggi di dunia dan juga hari akhirat dengan ujian yang kita hadapi. Ini mungkin pusingan yang kedua saya lah. InsyaAllah kalau ada soalan ataupun pusingan kita akan sambung sikit lagi tentang macam mana saya nak bantu motivasi kepada saudara-saudara baru kita yang
yang down motivasinya disebabkan oleh apa juga sebab masalah yang dihadapi. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini bersama para pendengar kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda jangan lepas peluang, Ustaz ada di konti, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB IKIM FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan 102.7. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita. Sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya kepada orang yang jahat, ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, "Wabayin ahla syarr tabin anhum." Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Keracunan makanan tidak boleh dipandang ringan kerana ia juga boleh membawa kematian kalau masalah keracunan yang dialami adalah kritikal, terutamanya kepada kanak-kanak yang masih lemah daya pertahanan diri mereka. Keracunan makanan dilaporkan seringkali berpunca di kantin sekolah. Sebagai ibu bapa yang prihatin, bantulah anak-anak anda mendapat makanan yang bersih dan sihat. Bekalkan mereka dengan sajian dari air tangan anda sendiri. Otak cergas datang dari makanan yang berkhasiat. Ikuti kami di podcast Spotify IKIM FM. Kembali inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini rancangan Islam Agamaku, dan masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Untuk kita bercakap tentang jangan bersedih tentang ujian yang menimpa kita, bukan setakat mualaf je Ustaz, kita pun sendiri pun semua yang atas muka bumi ini selagi tak mati diuji, Masya Allah. Dan untuk waktu ini terima kasih juga kepada yang menulis learning point di FB IKIM FM, Laitun Hafsah, Yaya Lia, Puji Imam Santosa sini dari Indonesia ni Ustaz. Sarifah Kasim, Ibnu Basir katanya letakkan diri dalam suasana agama jika suasana sekeliling kita merosak. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ramai lagi ada Syekh Adlina, dan Masya Allah, Alhamdulillah ramai lagi yang menulis learning point di situ. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz untuk sambungan ini, silakan Ustaz. Saya nak ucap terima kasihlah kepada penonton-penonton yang sentiasa peka, prihatin, dan apa-apa komen yang ditulis tu bagi saya kalau saudara baru membaca mungkin memberikan kelegaan. Bahkan saya sendiri pun rasa terhibur, rasa seronok lah bila ada orang menulis begitu kan, memberikan rangsangan semangat kepada kita. Kita kena faham situasi saudara baru kita seperti mana yang saya sebut tadi, dia memilih satu jalan hidup dia, menyebabkan bezakan dunia dan juga hari akhirat. Jadi alhamdulillah dengan begitu. Baik, saya nak sambung sikit. Ada juga pertanyaan. Saya dah banyak kali berdoa, Ustaz. Dia kata, saya masuk Islam dan saya banyak doa. Ada saudara baru, bila dia masuk Islam, banyak benda Allah tolong. Alhamdulillah, Allah permudahkan. Ini saya juga pengalaman hidup. Tetapi ada juga kalangan mereka, orang saudara baru juga, dia kata, saya pun telah doa juga pada Allah. Saya minta, tapi tak dapat. Baik, untuk orang macam ni, ataupun dia kata, saya pun telah berusaha ikhtiar ikut cara Islam, tapi belum dapat. Kita tengok dalam sejarah dalam sejarah para nabi alaihi wassalatu wassalam sekalipun ada kalangan mereka yang Allah lambatkan mengabulkan doa. Contohnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dia nak anak ni dalam usianya sehingga 90 tahun. 90 tahun baru dia dapat anak. Nah, kita tengok dalam surah Maryam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat anaknya Nabi Ishak dalam usianya. Nabi Ismail dalam usianya 80. Nabi Ismail lahir dulu 13 tahun sebelum Nabi Ishak. 87 tahun. Manakala mendapat Nabi Ishak 100 tahun umur Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan apa?
Allah walaupun seorang nabi, seorang rasul yang doa mereka mustajab, tapi ada kalanya Allah minta mereka ni bersabar, tangguhkan sekejap permintaan begitu. Begitulah dengan kita. Jadi apa poin saya ialah sebenarnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi dia memberikan satu, kalau boleh, kelegaan dan daripada kegusaran kita. Pertolongan Allah sangat dekat. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 214, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina qalu min qablikum massashumul ba'sa'i wad-dharra'i wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah patut kamu nyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian seperti mana yang telah berlaku kepada orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan benda dan serangan penyakit serta digoncangkan ancaman bahaya musuh sehingga berkatalah Rasul dan orang yang beriman yang ada bersamanya, mata nasrullah, dia kata, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Mana Allah berikan satu janji bahawa sabar, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Biasanya bila datang pertolongan Allah? Kalau kita tengok movie kan, hero ataupun datangnya kemenangan ni biasa hujung-hujung. Itulah Allah jadikan cerita ni dalam kehidupan kita ni. Kemenangan perang Badar tidak awal-awal, akhir perang. Masa nak meletus perang, Allah datangkan kemenangan, pertolongan dengan datang 1000 malaikat. Allah tak datangkan pertolongan dengan awal supaya pertama sekali ikhtiar. Yang kedua, terus berharap pada Allah SWT. Yang ketiga, yakin kepada janji Allah. Yang keempat, Allah tidak memungkiri janji. Percayalah, Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Jadi bila Allah kata nak menolong, Allah akan pasti datang menolong. Cuma kita soal timeline. Kita tak boleh sama timeline kita dengan timeline Allah. Timeline Allah tetapkan. Sebab dunia ni hak dia. Jadi Allah tetapkan bila dia datangkan pertolongan. Tugas kita apa? Kita buat kerja kita. Jangan ambil kerja Allah. Ni guru saya selalu pesan. Kita jangan ambil kerja Allah. Kita buat kerja kita, iaitu merancang, mengurus kehidupan kita, dan pertolongan Allah didatangkan pada masa yang sangat sesuai, sangat mendesak dan sangat yang diperlukan. Maka itulah datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin yang terakhir. Ada juga mengatakan bahawa dia mencari sesuatu yang memberikan ketenangan kepada dia. Ialah dalam keadaan serabut, galau, hidupnya bermasalah, ya. Untuk saudara baru, kebanyakan yang bila dia mengucap kalimah syahadah, hatinya tenang. Tuan-tuan, itulah juga formula dalam hidup kita. Sama ada saudara baru kita ke para pendawa ke umat Islam seluruhnya, kalau ada masalah, ingat Allah menyatakan formulanya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenteram. Ada ulama mengatakan berzikir. Zikir ni atau mengingati Allah dalam banyak keadaan. Itu kita ni kena ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, kan, berdasarkan ayat Quran surah Ali Imran ayat 191, boleh rujuk. Allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi boleh tengok mana sambil berdiri, duduk, berbaring, ingat Allah SWT. Kalau kita nak tenang, semakin banyak kita nak cari ketenangan, semakin banyak kena ingat Allah. Jadi ingat Allah ni boleh dalam bentuk perkataan kita lafazkan. Macam petang ni kita memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut perkataan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam bentuk perkataan, ataupun kita berzikir, sebut nama Allah. Kita memuji Allah, tasbih, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sebut dengan perbendaharaan Allah, la haula wala quwata illa billah. Ataupun minta ampun kepada Allah, istighfar. Dalam apa juga, ataupun selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menyebut dengan lidah kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati Allah juga dalam bentuk kita membaca Al-Quran, baca Quran ataupun mentadabbur ayat Al-Quran. Mengingati Allah juga boleh dalam keadaan kita ni melakukan perbuatan, maknanya amalan soleh yang kita buat, sedekah yang kita buat, sembahyang yang kita lakukan, semuanya adalah tujuannya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam erti kata yang lain,
semua apa perbuatan kita adalah yang baik menjurus kepada agama Allah SWT adalah dengan untuk mengasihi Allah. Dan bagi orang yang rasanya kalau dia bukan Islam, dia rasa nak cari tenang, try this kan, try this at home. cuba dengan jinak-jinak dengan Islam, kerana dalam Islam ada ketenangan, insya-Allah. Dengan Islam ada ketenangan. Dan bagi orang yang baru, saudara baru dan sebagainya, nak cari ketenangan tak payah belah kata healing kan. Saya selalu sebut healing ni healing yang terbaik ialah dengan mengasihi Allah. Tak perlu banyak belanja pun, tak payah belanja. Malam baca Quran, siang tasbih, zikir dan sebagainya, apa juga perbuatan kita Allah, insya-Allah di situ ada ketenangannya. Jadi tak payah belanja, tak payah pergi jauh-jauh. Ada orang pula sampai tahap buat benda yang tak elok lah, buat maksiat, pergi kelab malam, minum arak. Ini sebahagian daripada masyarakat. Sebenarnya itu bukan ketenangan. Itu juga adalah, tak tenang. Itu adalah palsu. Dia boleh melupakan sebab dia otak dia rosak. Sementara. Ada yang ambil dadah kan, sampai tahap ada yang ada saudara baru kita yang dia kata saya tak tahan nak hidup, macam nak bunuh diri. Jadi saya cakap jelah, itu semua tidak memberikan ketenangan. Tidak ada, bukan solusi dalam hidup. Tapi solusi dalam hidup adalah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itulah kot Ada banyak lagi, tapi kalau saya cepat 6.5 tak habis. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan. Itu pun ada banyak soalan yang masuk untuk waktu ini. Mungkin ada kesempatan lain insya-Allah kita bawa. Mungkin di hujungnya Ustaz, mungkin kesimpulan juga dalam 1-2 minit ini, bagaimana kita nak menghilangkan rasa marah dan geram, kecewa bila dianiaya dengan orang, dan bagaimana kita nak mensabar. Itu soalan dari WhatsApp Konti pada waktu ini. Mungkin itu kesimpulannya yang terakhir. Menghilangkan rasa marah tadi menghilangkan rasa marah, geram dan juga kecewa akibat dianiaya oleh orang lain. Baik. Orang yang dianiaya dan zalimi, ada satu berita baik saya nak beritahu. Dalam hadis Nabi SAW yang salah satu da'watuhum. 3 doa orang yang tidak ditolak oleh Allah SWT. As-saimu hatta yaftir, itu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Imamul adil, orang yang pemimpinnya adil. Wa da'watul mazlum, orang yang dianiaya. Ni orang yang dianiaya ni ada satu doa yang mustajab, Allah pasti Allah confirmkan. Walaupun tidak on the spot Allah makbulkan, tapi Allah akan mengabulkan doa. Sebab Allah balas cash juga kepada orang zalim ni. Dan dalam hidup ni Allah bayar cash orang zalim dan orang derhaka kepada kedua ibu bapa. Jadi angkatlah tangan, doalah. Cuma sebaik-baiknya doalah yang terbaik, yang baik. Jangan doa hancurkan dia. Saudara Islam kita ni hancurkan dia, laknat dia kan. Yang tu Israel tak apa. Pada Israel tak apa. Jahat sangat Israel ni. Tapi saudara kita doa saudara Islam kita doa cara lain. Maknanya Allah berikan hidayah padanya, Allah berikan kesedaran padanya, dan Allah tolong kita. Itu tak apa. Doa kita. Jadi yang kedua, nak sabar. Sabar ni adalah satu, sebab itu ada formula dia ialah iaitu dengan sabar dan solat. Carilah pertolongan Allah SWT dengan sabar dan solat. Allah datangkan pertolongan. 2 ayat dalam Quran, saya tak sempat nak ulas di sini, tapi sabar ni perkara yang sangat indah. Sangat indah. Dan Allah datangkan pertolongan dengan sabar dan juga melalui solat. Jadi mendapatkan pertolongan daripada Allah SWT bila kita bersabar, Allah akan segera datangkan pertolongannya kepada kita. Jadi itulah saya sempat nak jawab secara ringkas, tak sampai 2 minit ni soalan yang ditanya. Kalau panjang lagi masa, boleh kita jawab di lain kali, insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pertemuan untuk petang ini. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi Kim FM, inspirasi utama anda. Johor Bahru 106.2 FM. Kim FM, inspirasi utama anda.